Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Hanani binti Muhammad Nuri. Nombor matrik I20104493. InsyaAllah kami dari kumpulan 2. Saya dari kumpulan 2 dan kumpulan kami ada 5 orang ahli kumpulan dan insyaAllah kami akan membentangkan sedikit sebanyak perbezaan tentang kitab Ibnu Sahih Ibnu Huzaimah dan juga kitab Ibnu Hibban. Okay, sebelum kita mulakan, kita akan kenal sedikit apa yang dibahaskan di dalam kitab-kitab, kedua-dua kitab tersebut. Okay, kita boleh lihat kan, di mana nikmat terbesar yang dikurniakan Allah kepada umat Islam ini, antaranya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah, iaitu Al-Quran dan juga hadis. Kedua-dua sumber ini merupakan salah satu aspek mengelakkan diri kita daripada kesesatan selagi kita ni berpegang teguh kepada kedua-dua sumber tersebut. Maka kepada itu, sampai ke hari ini, hadis dan Al-Quran dijaga dengan rapi. Maka kita perlulah tengok sedikit sebanyak apa yang kumpulan saya akan bentangkan, iaitu antara dua kitab. Kita akan tengok dengan lebih mendalam lah berkaitan dengan kedua-dua kitab ini, iaitu kitab Sahih Ibnu Hibban dan juga Ibnu Huzaimah. Okey, saya akan menerangkan sedikit sebanyak kerana rakan saya akan menerangkan dengan lebih mendalam. Okey, kitab Sahih Ibnu Hibban ni merupakan karya Abu Hatim, iaitu diri dia sendiri, diri Ibnu Hibban itu sendiri. Beliau ni adalah pakar hadis Syafi'i yang terkenal dan seorang pengarang yang produktif lah. Dan kitab ini merupakan salah satu kitab yang membahaskan tentang aspek perundangan. Manakala kitab Sahih Ibnu Huzaimah pula merupakan karya Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah An-Naizaburi. Okey, kalau kita tengokkan dalam kitab ni, kedua-dua kitab ni mempunyai perbezaan yang tidak jauh kerana cara mereka, metod perbahasan mereka lebih kurang sama. Cuma ada ulama yang mengatakan bahawasanya kitab Ibnu Huzaimah ni lebih tinggi martabatnya daripada kitab Ibnu Hibban. Okay, kita akan melihat sedikit sebanyak tentang kedua-dua kitab tersebut. Okay, kita akan teruskan dengan perbentangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Mak Ramli, bernombor matrik I20104376. Saya akan membentangkan mengenai biografi Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Baiklah, nama beliau adalah Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban Abu Hatim At-Tamimi Al-Busti Al-Sijistani At-Tamimi, nisbat kepada Tamim. Ibnu Hibban merupakan seorang yang berketurunan Arab asli. Beliau dilahirkan di kota kuno sempadan wilayah Afghanistan pada tahun 280-an Hijriah. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Ada yang menganggarkan tahun lahirnya pada 354 Hijrah pada usia 80-an. Menurut Imam Az-Zahabi berkata, Ibnu Hibban menuntut ilmu pada tahun 300 Hijrah. Ia menuntut ilmu sendirian ketika beliau umur 20-an. Walaupun beliau terlambat dalam menuntut ilmu, tetapi beliau sangat bersungguh-sungguh dan memaksimalkan kemampuannya dalam belajar. Bekalnya dalam hal ini ialah tekad yang tinggi yang dapat mempersingkatkan jarak-jarak yang jauh, mendatangi ulama-ulama senior pada zamannya di kota-kota dan desa-desa mereka untuk mendapatkan sanad yang lebih tinggi. Hal itu mengharuskannya untuk pergi ke 40 negeri di negeri-negeri Islam. Guru-gurunya adalah Abu Ya'la Ahmad bin Ali bin Musanna al-Mawshul, Hasan bin Sufyan al-Syaibani dan banyak lagi. Ini antara syekh-syekhnya dan banyak lagi yang meriwayatkan hadis sahih di dalam kitabnya. Mereka lah syekh-syekh yang paling sikoh, paling kuat hafalannya, paling tinggi sanadnya, dan mereka lah yang paling banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Ramai murid-muridnya mengerumuninya untuk mengambil ilmu dan manfaat darinya dan untuk memperolehi sanad-sanad yang tinggi. Antara murid-murid yang menjadi ulama besar dan para tokoh hufaz adalah Imam dan Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Hakim
An-Naisaburi, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamdawaihi Al-Zahabi, penulis dan lain-lain lagi. Penulis kitab Al-Mustadrak A'la Asy-Syahihain dan ramai lagi. Antara yang menjadi keistimewaan terhadap Ibnu Hibban adalah tekad yang tak pernah mundur untuk mendapat faedah apa yang dipelajarinya. Penanya tidak pernah berhenti dari menulis apa yang didengarnya dari para masyayikhnya. Kadang beliau melampaui batas dalam hal itu. Ilmunya yang sangat mantap dan dikuasainya sangat mahir, dan menjadi salah satu dari tokohnya adalah hadis. Beliau menjadi Imam Al-Hafiz Al-Lamah yang sikoh dan kukuh dan peneliti hadis. Ibnu Hibban merupakan ahli fuqaha dalam mazhab Syafi'i dan qadi dalam waktu yang lama lebih dari satu negeri. Selain itu, beliau juga ahli dalam bahasa Arab, ilmu kalam kerana ia mendalami ilmu teologi. Selain itu juga beliau seorang ilmuwan kedoktoran dan astronomi. Sampai Ibn Hajar berkata, dia mempunyai berbagai ilmu kepandaian melampaui batas dan hafalan yang luas sampai ke puncak. Setelah mengharungi kehidupan dengan penuh jihad, beliau ketika itu bersama dengan keluarganya, para sahabat dan para pelajar. Ketika itu ajal telah menjemputnya pada malam Jumaat bulan Syawal pada tahun 354 Hijrah pada usia 80 tahun. Beliau dimakamkan selepas salat Jumaat di serambi yang telah beliau bangunkan di samping rumahnya di daerah Bus. Terdapat 22 kitab yang telah dikarya oleh beliau. Nama penuh beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah An-Naisaburi Asy-Syafi'i. Lahir pada bulan Safar 223 Hijrah di Nisapur, sebuah kota kecil di Khurasan yang terletak di timur laut Iran. Sejak kecil lagi beliau telah mempelajari Al-Quran. Kemudian beliau juga suka mencari dan mempelajari hadis. Apabila beliau meminta izin bapanya untuk mempelajari hadis, namun bapanya menyuruh beliau mempelajari Al-Quran sehingga benar-benar memahaminya. Setelah memahaminya, barulah beliau diizinkan untuk mencari dan mempelajari hadis-hadis Nabi dengan melawat ke Marwan dan menemui Muhammad bin Hisham dan Ibnu Qutaibah. Ketika berusia 17 tahun, beliau sering mengadakan lawatan intelektual ke berbagai kawasan Islam. Di Nisapur, beliau belajar dengan Muhammad bin Humaid, Ishaq bin Rohawah dan lainnya. Di Marwah, beliau belajar dengan Ali bin Muhammad. Di Rai, beliau belajar dengan Muhammad bin Maran dan lainnya. Di Jazirah, beliau belajar dengan Abdul Al-Jabbar bin Al-A'la dan lainnya. Di Mesir, beliau belajar dengan Yunus bin Abdul Al-A'la. Di Wasit, beliau belajar dengan Muhammad bin Hab. Di Baghdad, belajar dengan Muhammad bin Ishaq As-Sagoni. Di Basrah, belajar dengan Nas bin Ali Al-Azadi Al-Jahdimi. Di Kufah, bersama dengan Abu Qurat Muhammad bin Al-A'la Al-Hamdani. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Ahmad bin Manik, Muhammad bin Rafi'i, Muhammad bin Bash, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muhammad bin Yahya dan banyak lagi. Guru-gurunya Ibnu Khuzaimah memang sangat banyak jumlahnya. Dalam periwayatan hadis, beliau tidak mahu menyampaikan hadis Nabi yang telah ia terima dari guru-gurunya sebelum ia benar-benar memahaminya, dan seringkali ia memperlihatkan catatan-catatan hadisnya kepada gurunya. Murid-murid yang pernah meriwayatkan hadis dari Ibnu Khuzaimah jumlahnya sangat banyak. Bahkan sejumlah gurunya pun ada yang meriwayatkan hadis darinya seperti Al-Bukhari, Muslim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Al-Hakam. Di antara murid-murid Ibnu Khuzaimah ialah Yahya bin Muhammad bin Sa'id, Abu Ali An-Naisaburi dan lainnya. Yang paling akhir meriwayatkan hadis darinya di Nisapur ialah cucunya sendiri, iaitu Abu Tahir. Nama penuh beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah An-Naisaburi Asy-Syafi'i. Lahir pada bulan Safar 223 Hijrah di Nisapur, sebuah kota kecil di Khurasan yang terletak di timur laut Iran. Sejak kecil lagi beliau telah mempelajari Al-Quran. Kemudian beliau juga suka mencari dan mempelajari hadis. Apabila beliau meminta izin bapanya untuk mempelajari hadis, namun bapanya menyuruh beliau mempelajari Al-Quran sehingga benar-benar memahaminya.
Setelah memahaminya, barulah beliau diizinkan untuk mencari dan mempelajari hadis-hadis Nabi dengan melawat ke Marwan dan menemui Muhammad bin Hisham dan Ibnu Qutaibah. Ketika beliau berusia 17 tahun, beliau sering mengadakan lawatan intelektual ke berbagai kawasan Islam. Di Nisapur, beliau belajar dengan Muhammad bin Humaid, Ishaq bin Rohawah dan lainnya. Di Marwah, beliau belajar dengan Ali bin Muhammad. Di Rai, beliau belajar dengan Muhammad bin Marwan dan lainnya. Di Jazirah, beliau belajar dengan Abdul Al-Jabbar bin Al-A'la dan lainnya. Di Mesir, beliau belajar dengan Yunus bin Abdul Al-A'la. Di Wasit, beliau belajar dengan Muhammad bin Hab. Di Baghdad, belajar dengan Muhammad bin Ishaq As-Sagoni. Di Basrah, belajar dengan Nas bin Ali Al-Azadi Al-Jahdimi. Di Kufah, bersama dengan Abu Quraib Muhammad bin Al-A'la Al-Hamdani. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Ahmad bin Mani, Muhammad bin Rafi'i, Muhammad bin Bash, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muhammad bin Yahya dan banyak lagi. Guru-gurunya Ibnu Khuzaimah memang sangat banyak jumlahnya. Dalam periwayatan hadis, beliau tidak mahu menyampaikan hadis Nabi yang telah ia terima dari guru-gurunya sebelum ia benar-benar memahaminya, dan seringkali ia memperlihatkan catatan-catatan hadisnya kepada gurunya. Murid-murid yang pernah meriwayatkan hadis dari Ibnu Khuzaimah jumlahnya sangat banyak. Bahkan sejumlah gurunya pun ada yang meriwayatkan hadis darinya seperti Al-Bukhari, Muslim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Al-Hakam. Di antara murid-murid Ibnu Khuzaimah ialah Yahya bin Muhammad bin Sa'id, Abu Ali An-Naisaburi dan lainnya. Yang paling akhir meriwayatkan hadis darinya di Nisapur ialah cucunya sendiri, iaitu Abu Tahir Muhammad bin Al-Fad. Hadis-hadisnya juga banyak diriwayatkan oleh ulama terkemuka pada zamannya. Di antara yang meriwayatkan hadis darinya ialah Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Al-Tabra'i, Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Bushti dan lainnya. Berkat kecerdasan dalam mencari ilmu pengetahuan, akhirnya Ibnu Khuzaimah menjadi imam besar di Khurasan. Ia juga banyak menggeluti hadis dengan mempelajari dan mendiskusikannya. Kerana itulah ia terkenal sebagai seorang hafiz dan digelar Imam Al-Imah, pemimpin para pemimpin. Menurut pengakuannya, ia hafal 70,000 hadis sepanjang hayatnya. Ibnu Khuzaimah banyak menghasilkan karyanya. Abu Abdullah Al-Hakim menyebutkan bahawa karya Ibnu Khuzaimah mencapai lebih dari 140 buah. Sayangnya sebahagian besar karyanya tidak sampai kepada kita, meskipun sekadar nama atau judulnya. Karyanya yang masih dijumpai saat ini hanya dua, iaitu kitab Al-Tamhid dan kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Setelah mengisi masa hidupnya dengan berbagai perjuangan dan pengabdian, akhirnya pada malam Sabtu 2 Zulkaidah 311 Hijrah, Ibnu Khuzaimah wafat dalam usia lebih kurang 89 tahun. Jenazahnya dimandikan, dikafan, disolati dan dimakamkan di kamarnya. Okey, insya-Allah saya akan sambung slide yang seterusnya berkenaan dengan cara penulisan kedua-dua kitab. Okey, kita tengok kitab yang pertama iaitu kitab Sahih Ibnu Hibban dulu. Okey, Ibnu Hibban ni dia mempunyai motif yang tersendiri, yang mana yang mendorongnya menghasilkan karya tersebut. Karya beliau lah. Beliau ni sebab apa? Sebab beliau ni dia hidup dalam suku terakhir bagi kurun yang ketiga Hijrah, iaitu pada zaman di mana golongan fasik dan munafik memaparkan imej ulama dengan memakai jubah dan juga serban, sehingga kan orang ramai terpedaya dengan mereka lalu menjadikan mereka sebagai contoh ikutan. Maka Ibnu Hibban ni dia merasa risau ataupun bimbang dengan keadaan ini dan menyebabkan beliau terdorong untuk menulis karya ini dengan harapan agar buku ini dia boleh menjadikan panduan dan rujukan kepada umat Islam untuk membezakan antara sifat mahmudah dan juga sifat mazmumah. Okey, kita boleh lihat dekat sini dalam penulisan kitabnya,
beliau ni, Ibn Hibban ni sendiri, dia menulis 50 bab kecil dalam kitab ini yang dimulakan dengan bab al-has ala luzum al-aql. Bab yang ini bab galakan melazimi akal dan juga diakhiri dengan bab luzum zikru al-maut wa taqdim at-ta'at, iaitu bab mengingati mati dan mendahulukan ketaatan. Okey, beliau ni dia menulis dengan menggunakan perkataan yang sangat ringkas dan jelas supaya karya dia ni dapat dapat menggambarkan maklumat yang terkandung di dalamnya. Dia macam penulisan beliau ini sangat-sangat terperinci ataupun sangat ringkas tetapi jelas sebab dia nak memahami orang yang membaca kitabnya dan dapat diamalkan. Okey, seterusnya Ibn Hibban ni juga meletakkan beberapa tajuk pada beberapa karya dengan frasa beliau sendiri, iaitu Ibn Hibban ni merumuskan hadis. Beliau kemudiannya menjelaskan perincian bab berkenaan supaya pembaca ni mudah untuk memahaminya. Sebagai contoh, ada satu bab iaitu bab yang ke-26 dalam karya ini. Beliau meletakkan bab dengan al-zaj at-tahajjur al-muslimin qaffah yang bermaksud peringatan tentang larangan memulaukan kaum muslimin. Kesimpulannya, Ibn Hibban ni merupakan tokoh ilmu hadis yang diiktiraf oleh ulama Islam terdahulu dan juga kini. Beliau juga menulis karya ini sebagai memenuhi tuntutan zamannya apabila beliau ni menyedari kemunculan golongan munafik dan fasik yang bertopengkan imej ulama. Oleh sebab karya ini ditujukan kepada orang awam, maka metod yang beliau menggunakan adalah untuk menjadikan karya ini ringkas dan mudah difahami. Begitulah cara penulisan Ibnu sedikit sebanyak cara penulisan kitab Sahih Ibn Hibban. Okey, mari kita lihat kitab Sahih Ibn Huzaimah pula. Apa cara penulisan dia? Okey, manakala cara penulisan Ibn Huzaimah pula, beliau ni menulis hadis-hadis dalam kitab berdasarkan kitab daripada bab besar sehinggalah bab yang kecil. Bermulanya dengan bab dengan kitab wuduk, kitab solat dan juga seterusnya. Dalam setiap bab kitab beliau, beliau ni akan meletakkan beberapa bab-bab kecil lah. Beliau juga memasukkan hadis-hadis yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika hadis tersebut mempunyai lebih daripada satu sanad, maka beliau akan menjelaskannya. Maka begitu terperinci kitab Sahih Ibn Huzaimah ni yang ditulis sendiri oleh beliau, sehingga kan dia menjelaskan apabila tidak jelas apa yang dituliskan supaya pembaca faham apa yang ditulis di dalam kitab tersebut. Okey, beliau ni juga, Ibn Huzaimah ni juga, dia menulis tarjih dan juga istimbat. Beliau ni dan istimbat beliau ni terhadap hadis berdasarkan tajuk bab. Yang pertama, dalam kitab ini sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Daud dan lain-lain. Jadinya penulisan kitab Sahih Ibn Huzaimah ni dia masukkan juga tajuk bab yang ada di dalam kitab Imam Bukhari dan juga Imam Abu Daud. Jadinya penulisan Ibn Huzaimah ni sedikit detail lah, sedikit terperinci berbanding dengan Sahih Ibn Hibban. Okey. Kesimpulannya, penulisan Ibn Huzaimah ni dan juga Ibn Hibban, dia mempunyai metod yang tersendiri dalam menulis karya mereka, walaupun Sahih Ibn Huzaimah lebih tinggi daripada Sahih Ibn Hibban disebabkan syarat Ibn Huzaimah yang lebih ketat. Maka penulisan kedua-dua kitab ini merupakan salah satu kaedah untuk orang lain memahami kaedah
apa yang ditulis di dalam kitab tersebut. Maka itu sahaja cara penulisan daripada kedua-dua kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Ain binti Muhammad Bahari, nombor matri I2010435 akan menyambung pembentangan yang seterusnya, iaitu berkaitan syarat-syarat kitab sahih. Baiklah, kitab Sahih Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah adalah di antara kitab-kitab yang di dalamnya terkandung hadis-hadis sahih, dan di setiap penulis akan meletakkan beberapa syarat bagi mensahihkan sesuatu hadis tersebut. Jadi tanpa membuang masa, kita terus kepada syarat yang difokuskan oleh Ibn Khuzaimah dalam mensahihkan sesuatu hadis. Yang pertama ialah bersambungnya sanad. Seperti yang kita tahu, sanad bersambung itu adalah sanad sebuah hadis yang bersambung di antara setiap perawi daripada awal sehingga akhir sanad, serta bersambung hadis tersebut di setiap zaman dan pasti wujudnya pertemuan di antara perawi-perawi hingga kepada Rasulullah SAW. Syarat kedua pula ialah perawi hadis tersebut hendaklah adil, iaitu mestilah seorang yang dikenali bertakwa dan tidak melakukan dosa secara berterusan. Lazimnya makna adil di dalam ilmu hadis ini adalah merujuk kepada 5 ciri, iaitu Islam, baligh, berakal, tidak fasik dan menjaga maruah. Manakala syarat-syarat yang ditetapkan oleh Ibn Hibban dalam kitab sahihnya, yang pertama ialah adil dalam beragama dan memiliki akhlak mulia. Syarat yang kedua ialah perawi tersebut hendaklah terkenal dengan jujur dalam meriwayatkan setiap hadis. Hal ini supaya tidak adanya keraguan terhadap sifat perawi itu sama ada benar atau tidak. Selain itu, perawi itu mesti memahami hadis yang diriwayatkannya. Hal ini penting dalam mensahihkan sesuatu hadis kerana perawi tersebut hendaklah mengetahui dan memahami setiap apa yang diriwayatkan supaya tidak adanya kesalahan dari sudut matan. Di samping itu, memahami ungkapan-ungkapan yang dapat mengubah makna hadis yang diriwayatkan juga termasuk dalam syarat-syarat yang ditetapkan. Dan akhir sekali, hadis yang diriwayatkan itu adalah tidak tadlis. Tadlis di sini bermaksud menyembunyikan keaiban di dalam sanad dan memperelokkan pada zahirnya. Untuk pengetahuan kita semua, pada dasarnya syarat yang ditetapkan Ibn Khuzaimah hampir sama dengan syarat untuk menentukan kesahihan hadis menurut Ibn Hibban, kerana Ibn Hibban menimba ilmu dari Ibn Khuzaimah dan mengikuti metodnya. Jadi dapatlah kita fahami bahawa sekalipun Ibn Khuzaimah tidak meletakkan syarat-syarat kesahihan hadis secara terperinci, namun ia dapat diketahui dan dinilai dengan melihat syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Ibn Hibban. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Najah binti Ramli, nombor bateri I2104344. Saya akan bentangkan subtopik bilangan hadis, martabat sahih, hasan dan dhaif yang terdapat dalam kitab Sahih Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah. Kitab Sahih Ibn Hibban merupakan salah satu kitab yang mengumpul hadis-hadis seperti Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dinamakan sebagai kitab Al-Taqasim wa Al-Anwa'. Tetapi seperti kebiasaan, kitab hadis yang lain ia dinisbahkan kepada pengarang kitab tersebut, dan akhirnya kitab ini terkenal sebagai Sahih Ibn Hibban. Dalam kitab ini, Ibn Hibban meletakkan beberapa bab, dan dalam bab-bab tersebut mengandungi beberapa kategori. Dalam kategori tersebut diletakkan beberapa buah hadis. Hal ini bertujuan supaya memudahkan seseorang itu menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Secara keseluruhannya, bilangan hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Ibn Hibban sekitar 7,491 buah hadis. Dan diketahui bahawa ziyadahnya mencapai 2,647 buah hadis dan selebihnya sekitar 4,084 hadis yang sama dengan kitab muktamad yang lain. Tidak semua hadis dalam kitab Sahih Ibn Hibban bertaraf sahih. Ada juga hadis bertaraf hasan dan dhaif. Ibn Hibban berpendapat bahawa tidak ada perbezaan antara hadis sahih dengan hadis hasan. Sekitar 2,421 buah hadis yang bertaraf sahih dan hasan, dan selebihnya sekitar 266 hadis yang bertaraf dhaif. Seterusnya, kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Pada awalnya ia dinamakan sebagai Mukhtasar Al-Mutakhassar min Musnad As-Sahih An-Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Namun begitu, para ulama mutaakhirin seperti Al-Mundiri, Al-Dimyati dan As-Suyuti menamakan kitab ini sebagai kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Dalam kitab ini, tidak semua hadis yang ada di dalamnya adalah sahih. Malah terdapat juga hadis hasan dan dhaif. Secara keseluruhannya, bilangan yang terdapat dalam hadis ini sekitar 3078 buah hadis. Bilangan hadis yang bertaraf sahih sekitar 918 hadis, manakala hadis hasan sekitar 266 dan hadis dhaif sekitar 364 buah hadis. Diketahui ziadahnya sekitar 1540 hadis dan selebihnya 1531 hadis yang sama dengan kitab hadis muktamad yang lain. Namun begitu, menurut Syekh Muhammad Nasir Al-Din Albani dan pentahqiqnya Al-A'dami mengatakan bahawa terdapat hadis-hadis yang cacat dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Terdapat sebanyak 238 buah hadis yang bertaraf dhaif, 15 daripadanya dinilai sangat lemah dan selebihnya dinilai dhaif ringan. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anis Izzati binti Jabri, Kak Matrik I20104627. Saya akan meneruskan pembentangan pada slide perbandingan antara kitab Sahih Ibnu Hibban dan juga Sahih Ibnu Khuzaimah. Pada slide ini, kita akan membincangkan tentang perbezaan nama kitab, tujuan kitab dihasilkan, syarat sahih untuk kedua-dua kitab dan yang terakhir adalah karya kitab. Untuk nama kitab Sahih Ibnu Hibban adalah Al-Musnad As-Sahih Aqla At-Taqasim wa Al-Anwa min Qairi Wujud Qad fi Sanadiyah wa la Tudbujar fi Naqliha. Manakala untuk kitab Sahih Ibnu Khuzaimah adalah Muqtasar Al-Muqtasar min Al-Musnad As-Sahih. Kita pergi kepada tujuan kitab-kitab dihasilkan. Apakah yang sebenarnya yang diinginkan oleh penulis kepada para pembacanya? Tujuan kitab Ibnu Hibban adalah untuk menarik kembali kecenderungan ramai manusia yang pada hari ini semakin berpaling daripada hadis yang sahih kepada yang lemah dan rapuh. Manakala untuk kitab Sahih Ibnu Khuzaimah pula adalah bermaksud hadis tersebut sahih di sisinya walaupun dari sudut matan terdapat kritikan pada sanadnya. Seterusnya, syarat Sahih Ibnu Hibban adalah agak bermudah-mudah dalam menilai, manakala syarat Sahih Ibnu Khuzaimah adalah merekodkan yang wujud kritikan pada sanadnya tersebut dengan sebab-sebab tersendiri. Dan yang terakhir adalah karya kitab, iaitu untuk kitab Sahih Ibnu Hibban adalah susunan yang unik, boleh digambarkan dengan pembahagian hadis-hadis mengikut bahagian tertentu. Manakala untuk kitab Sahih Ibnu Khuzaimah pula adalah karya beliau banyak mengandungi pelbagai faedah ilmiah. Baiklah, selepas membaca jadual yang telah dibentangkan di dalam slide ini, saya akan menjelaskan serba sedikit dengan lebih jelas sekadar pengetahuan saya. Jika terdapat kesalahan dalam cara saya menyampaikan, mohon memberikan teguran. Okey, saya akan menerangkan kepada semua tentang kitab Ibnu Khuzaimah terlebih dahulu, kerana Ibnu Khuzaimah merupakan guru kepada Ibnu Hibban. Jadi, kita dahului dengan gurunya terlebih dahulu sebelum kita menerangkan tentang kitab anak muridnya. Baiklah, kita pergi kepada Sahih Ibnu Khuzaimah. Metodologi umum Ibnu Khuzaimah pada karyanya ini boleh dilihat pada tajuk yang sebenarnya tadi kita sebutkan, iaitu Muqtasar Al-Muqtasar min Al-Musnad As-Sahih an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya pula sebagaimana yang beliau sebutkan menerusi katanya, bermaksud dengan memindahkan keadilan dari keadilan sampai kepadanya selawat dan salam Allah ke atasnya,
tanpa terputus rantaian perawi dan tidak ada kecederaan pada penyampai berita, melainkan apa yang kami sebutkan bahawa ada sesuatu di dalam hati beberapa berita, sama ada dengan kerana terdapat keraguan bahawa perawi di atasnya mendengar berita atau perawi yang anda tidak tahu dengan adil atau cedera. Di dalam hati berita ini, kami tidak menghalalkan untuk menyamarkan para penuntut ilmu dengan menyebut berita yang tidak betul. Kami tidak menjelaskan sebabnya sehingga sebahagian yang mendengarnya terpedaya dengannya. Okey, kitab ini sebenarnya ringkasan kepada kitab asalnya iaitu Al-Musnad Al-Kabir. Okey, hal ini boleh dilihat pada gaya olahan hadis dalam sahih beliau iaitu Ibnu Khuzaimah banyak meringkaskan hadis yang panjang asalnya. Kadang-kala beliau bermaksudkan hadis tersebut sahih di sisinya dari sudut matan walaupun sanadnya ada kritikan iaitu matan tersebut sahih menerusi jalan-jalan riwayat lain. Namun beliau rekodkan yang wujud kritikan pada sanadnya tersebut dengan sebab-sebab tersendiri seperti menjelaskan ilahnya iaitu kecacatan, isyarat perselisihan mazhab fiqh dan sebagainya. Kerana itu Ibnu Khuzaimah sendiri menjelaskan semua yang aku tidak sebut padanya sahih, maka itu bukan hadis yang mengikut piawaianku. Okey, karya beliau ini mengandungi pelbagai faedah ilmiah yang tidak hanya tertakluk pada perekodan hadis semata-mata, malah mengandungi istinbatan fiqhiyah, penjelasan makna dalam hadis, muskil al-hadis, nama-nama perawi, ajar dan at-taqdil, isu pengambilan langsung perawi, kecacatan hadis dan sebagainya. Malangnya, lebih kurang 3/4 bahagian kitab ini telah hilang di telan zaman sejak sekian lama. Yang berbaki cuma mencecah sehingga akhir fasal haji sahaja. Baiklah, yang seterusnya kita pergi kepada Sahih Ibnu Hibban yang merupakan murid kepada Ibnu Khuzaimah. Nama asal kitab tersebut adalah Al-Musnad As-Sahih Aqla At-Tasaqim wal Anwa min qairi wujud qadfi sanadiha wa la tudbu jarfi naqliha. Gaya penjudulan ini mirip dengan gurunya Ibnu Khuzaimah. Masakan tidak, Ibnu Hibban merupakan antara murid terbesar beliau yang banyak dipengaruhi oleh gurunya itu. Objektif karya tersebut dihasilkan adalah tujuan asal Ibnu Hibban mengarang sahihnya ini adalah demi menarik kembali kecenderungan ramai manusia yang pada hari ini semakin berpaling dari hadis-hadis yang sahih kepada yang lemah dan rapuh. Namun, Ibnu Hibban melihat mereka ini perlu dihukum supaya kembali menyusuri manhaj yang benar sebagaimana ilmuwan hadis terdahulu. Lalu, beliau cuba menyukarkan susunan hadis-hadis dalam kitab beliau ini dengan keunikan tersendiri supaya sangat sukar mencari sesuatu hadis padanya, melainkan jika si pencari tersebut membaca keseluruhan hadis-hadis yang ada atau menghafaznya, barulah lebih mudah untuk si pencari itu mendapati hadis-hadis tertentu dalam sahihnya. Susunannya yang unik ini boleh digambarkan dengan sebahagian hadis-hadis mengikut bahagian yang mana setiap bahagian ada bahagian lain dengan susunan bahagian dan hadis yang khusus dan rumit. Malangnya, akibat daripada perilaku beliau ini, ramai yang menjauhkan diri daripada kitabnya ini sehinggalah datangnya Aqla ad-Din Ibnu Balban Al-Farasi yang menyusun kembali hadis-hadis dalamnya mengikut susunan bab fiqh dan kekal hingga ke hari ini. Okey, kriteria sahih mengikut Ibnu Hibban adalah beliau mempunyai beberapa piawaian yang ditetapkan. Namun antara syarat-syarat yang dikenakan terhadap para perawi dalam sahihnya ialah ia mesti mencapai kriteria tersebut. Iaitu yang pertama, berkepribadian baik dalam agama.
Yang kedua, terkenal dengan sikap benar dalam menyampaikan hadis. Dan yang ketiga adalah berakal, memahami hadis yang disampaikan. Yang keempat, mengetahui makna hadis-hadis yang diriwayatkan. Dan yang terakhir adalah bebas dari unsur tadlis. Okey, disebabkan syarat-syarat beliau ini, beliau dianggap agak bermudah-mudah dalam menilai baik tauhid dan tegas dalam mengkritik, iaitu tajrih. Kebanyakan kritikan ulama pada sahihnya berpunca daripada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Ibnu Hibban ini, yang menimbulkan banyak impak terhadap penilaiannya terhadap hadis. Perlu diketahui juga Ibnu Hibban sebagaimana syekhnya Ibnu Khuzaimah tidak membezakan antara hadis sahih dan hasan dengan menganggap hasan itu sebahagian daripada sahih. Seterusnya, saya akan merumuskan kembali kedua-dua kitab hadis sahih tersebut, iaitu perbandingan antara keduanya. Sebahagian kitab mustalah seperti kitab Mustalah Al-Hadis tulisan Ibrahim Dasuki menukilankan kesepakatan intifak bahawa Sahih Ibnu Khuzaimah lebih sahih daripada Sahih Ibnu Hibban. Para ulama hadis terdahulu sememangnya mendahulukan Sahih Ibnu Khuzaimah daripada Sahih Ibnu Hibban, sama ada melalui kata-kata mereka ataupun perilaku mereka. Ada yang memilih pendapat sebaliknya, melainkan Syekh Syuaib, penyemak Sahih Ibnu Hibban, yang meletakkan martabat Sahih Ibnu Hibban lebih tinggi daripada karya gurunya Sahih Ibnu Khuzaimah. Mengenai pendapat Syekh Syuaib tersebut, perlu diberi perhatian sebahagian ilmuwan hadis semasa lain daripada Syekh Sa'ad Umair, pakar hadis di King Saud University Riyadh, berpandangan bahawa Syekh Syuaib agak longgar dalam menilai sahih sesuatu hadis berdasarkan pemerhatian analisisnya secara umum. Pendapat Syekh Syuaib yang mengatakan bahawa hampir keseluruhan hadis dalam Sahih Ibnu Hibban mengikut piawaian hadis sahih perlu diteliti semula. Agak tidak adil untuk mengatakan banyaknya bilangan hadis yang lemah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah sekaligus mengurangkan martabatnya yang dipersetujui keseluruhan ahli hadis terdahulu, tak kala banyak bahagiannya yang masih tidak dijumpai. Cuma yang menjadi kesukaran untuk membuat perbandingan menyeluruh ialah Sahih Ibnu Khuzaimah, kebanyakan bahagiannya telah pun hilang. Mungkin boleh dibandingkan hadis-hadis atau bab-bab yang masih ada, lalu menganalisis apa yang ada dalam keduanya dengan mengambil kira metod khas pengarang serta perbezaan mereka berdua. Seperti Ibnu Khuzaimah tidak akan menilai sahih hadis perawi yang tidak diketahui statusnya, manakala sebaliknya pada Ibnu Hibban yang menilai sahih hadis jenis ini. Kemudian perlu diteliti bilangan hadis-hadis yang dikritik pada keduanya serta melakukan analisis perbandingan. Maka barulah boleh diketahui hasil dapatannya yang lebih tepat, walaupun tidak dapat menggambarkan secara 100% gambaran keseluruhan kerana sebahagian besar Sahih Ibnu Khuzaimah telah pun tercicir. Baiklah, sekadar itu saja perbentangan saya dengan rakan-rakan. Semoga penerangan kami pada slide perbandingan antara kitab Sahih Ibnu Hibban dan juga Sahih Ibnu Khuzaimah dapat memberikan dan menambahkan sedikit sebanyak ilmu pengetahuan tentang tokoh ini. Sebarang kelemahan daripada penerangan ini mohon dimaafkan kerana kecetakan ilmu yang ada pada kami. Yang kurang itu datangnya daripada kami sendiri dan yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.